Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbati wa aslih syu'una ummati wa farij 'anna al-humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan para habaib, ahli bait, keturunan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para asatis, para ustaz-ustaz, para alim ulama, muslimin, pecinta ilmu, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suara tak apa, okey tak suara? Dapat dengar suara dengan baik lah. Kalau dapat dengar dengan suara yang baik, insya-Allah kita akan teruskan. Buat sangat bunyi tutup aircon. Suara okey ya? Nanti anak tengah ijah ya. Okey, suara macam mana? Okay, baik, insyaAllah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, selamat datang belaka dalam kita pengajian kita hikam ini. Dan insyaAllah pada malam ini Ustaz nak sambung sikit lagi kemarin mengenai kita beribadat hendaklah dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada muka surat 32. Bolok sikit tak apa jelas ke? Maka katanya pengarang kitab kita sambung sedikit yang kemarin tu. Fanzu ila qawlihi alaihi salatu wassalam fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tadabbar hadzal amra wa ilaihi turja'u akhwan. Fafham haqqa fahmi in kunta za fahmin wassalam. Maka tilik olehmu kepada sabda Nabi alaihi salatu wassalam, maka adalah pindahnya itu kepada yang berpindah ia kepadanya, dan bicarakan pekerjaan ini, dan kepadanya juga kembali segala akhwan. Maka fahamkan olehmu dengan sebenar-benar faham, jika ada engkau mempunyai faham, dan sejahteralah atas orang yang mengikut petunjuk. Jadi berdasarkan maknanya, minta maaf lah, mic tak apa okey pula tapi boleh dengar dengan baik tak? Kalau boleh dengar baik, Ustaz teruskan je. Jadi dikatakan bahawa sebenarnya mic ni bateri dia lemah sikit. Jadi Ustaz tengah sambil cas sambil itu, tak apa sikit. Kalau boleh dengar, insya-Allah kita teruskan. Maka berdasarkan hadis, wa hijratuhu ila ma hajara ilahi. Maka baik, Ustaz teruskan ni. Maka Nabi bersabda, fa hijratuhu ila ma hajara ilahi, maka kamu akan dapat dengan apa yang kamu hijrah, yakni kamu akan dapat mengikut apa yang kamu niat. Maka faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maknanya seandainya satu orang itu berhijrah kerana dunia dan juga kerana wanita, maka dia akan dapat apa yang dia hijrahkan, dan dia tidak akan dapat maknanya dia tidak akan dapat dengan apa, tidak akan dapat hijrahnya kepada Allah, tetapi mengikut apa yang dia niat. Bunyi berdesir sikit Nanti kejap Ustaz ejah kejap
Okey tak? Nanti sekejap. Okey tak kalau macam ni? InsyaAllah sambung. Kita sambung balik kalau suara sudah okey, insyaAllah rasanya. Lalu dikatakan bahawa yakni fikirkan olehmu antara perbezaan dua makam orang yang berpindah kepada Allah dan Rasul. Kalau di zaman Rasulullah dahulu orang berhijrah, maka dia hijrah betul-betul ikhlas kerana Allah. Kerana Allah, maka dia berhijrah semata-mata kerana Allah. Tetapi ada satu lagi sahabat yang dia berhijrah kerana dunia dan juga kerana wanita. Maka dia ini berhijrah juga, sama-sama berhijrah, tetapi dia akan dapat mengikut dia niat. Maka demikianlah kamu beribadat kepada Allah. Kalau kamu berniat lagi untuk selain pada Allah, kamu akan dapat selain daripada Allah. Tetapi kalau kamu beribadat semata-mata memang kerana Allah Ta'ala, maka kamu akan dapat kerana Allah. Maka yang dikatakan bahawa selain pada Allah Ta'ala itu maknanya yang dikatakan bahawa selain daripada Allah Ta'ala bermakna di sebalik kamu beribadat ada tersembunyi keinginan kamu. Sama ada keinginan itu keinginan yang berbentuk duniawi ataupun keinginan yang berbentuk ukhrawi. Macam mana duniawi ni? Duniawi ni seperti kamu mahu sanjungan ataupun kamu mahu sedikit habuan bila kamu melakukan ibadat, itu duniawi. Adapun ukhrawi, maka kamu beribadat kerana semata-mata kamu nak syurga sahaja. Sedangkan bagi kamu syurga bukan tuju pada Allah, maka ini nakis, kurang. Maksud kurang ni bagi orang awam macam kita, dia kira ikhlas. Orang yang nak ibadat, nak syurga, ikhlas, tetapi ikhlasnya kurang lagi mengikut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada pun yang berbentuk duniawi ini, seperti dia inginkan sanjungan, dia inginkan nama, dia inginkan apa-apa kedudukan tadi, maka ini dipanggil orang itu tidak ikhlas dalam melakukan amal. Maka seseorang tadi bila nak melakukan amal, mestilah dalam keadaan ikhlas, yakni kepada mukawin. Apa dia mukawin? Kepada Allah, bukan kepada kaun. Kaun ini adalah selain daripada Allah. Kalau tidak, ibadat kamu seperti kedai yang duk kisar gandum, dia berpusing tempat yang sama saja, tak sampai keluar. Maka demikianlah dikatakan bahawa seorang tadi bila beribadat jangan berkisar dalam kehidupan dunia, biar dia keluar apa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan lagi, tengoklah perbezaan. Ada orang yang semata-mata kerana Allah dan Rasul, dan antara makam orang yang berpindah kepada bahagian nafsu. Samanya berpindah maknanya dia buat sesuatu kerana nafsu, dengan sekira-kira telah menjagakan pada permulaan hadis, atau telah disebutkan, jaga ni disedarkan, disebutkan pada permulaan hadis, innamal a'malu binniyat, setiap amalan berdasarkan kepada niat. Maka hadisnya innama amalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih, faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka setiap amalan itu berdasar pada niat, dan Allah mengira apa yang ia niatkan. Kalaulah dia niatkan kerana Allah dan Rasul, dia akan dapat kerana Allah dan Rasul. Tapi kalau dia niat kerana dunia, maknanya dia akan dapat dunia. Kalau dia niat untuk kepentingan sesuatu, dia akan dapat kepentingan sesuatu, dia tidak dapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan bahawa atas permulaan barang yang kamil, yang sempurna, seperti barang yang menjagakan pada akhir hadis. Pada awal hadis disebut setiap amalan berdasar pada niat, bermakna niat kamu beribadat untuk apa. Maka
orang yang beribadat itu masa tu dia niat beribadat kerana syurga, ikhlas tapi kurang ikhlas. Ikhlasnya dapat bahagian tetapi kurang. Dia beribadat kerana takut kepada neraka, dia kira ikhlas tapi ikhlasnya kurang lagi. Dia beribadat kerana kewajipan sebab Allah wajib, dia pun buat, ini ikhlas tapi tidak sempurna. Yang keempat, dia beribadat kerana nak redha Allah, ikhlas juga tetapi dia lebih baik daripada yang tiga tadi, lebih sempurna sikit. Tetapi yang paling sempurna lagi ialah dia beribadat kerana kehambaan dia kepada Allah, yakni kerana inginkan Allah, kerinduan dia, kecintaan dia hanya kepada Allah. Dia tidak fikir Allah nak bagi dia syurga neraka pun dia tidak fikir. Dia fikir dia nak Allah menerima dia sebagai hamba. Ini ikhlas yang paling tinggi. Maka inilah yang sampai kepada mukawin, yang sampai kepada Allah. Sebab tu bila ditanya kepada satu orang, Sulaiman Ad-Darani, mu nak syurga ke mu nak semayang? Dia takut pilih semayang pada syurga. Kenapa? Kalau syurga ni untuk aku, untuk kepentingan aku, dapat seronok aku. Tapi kalau semayang untuk Allah, jadi aku memilih untuk Allah. Ini tanda orang itu tinggi ikhlasnya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan lagi dan adalah menyebutkan dunia dan perempuan menyebutkan dunia dan perempuan dalam hadis, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, sesiapa yang berhijrah kerana dunia ataupun kerana perempuan untuk dia berkahwin. Maka dalam hadis dia sebut dunia dan perempuan. Kenapa dia sebut begitu? Maka dikatakan menyebutkan dunia dan perempuan serta bahawasanya perempuan itu setengah daripada dunia. Minta maaflah muslimat, apa maksudnya? Wanita itu sebahagian daripada dunia, begitulah juga lelaki sebahagian daripada dunia mengikut pandangan wanita. Kalaulah seseorang itu melakukan ibadat untuk mendapat pandangan wanita, maka dunia. Ataupun wanita itu melakukan ibadat untuk pandangan lelaki, juga dunia. Maka dia kata kerana apa? Kerana dia masih lagi sekitar selain daripada Allah Ta'ala. Maka dikatakan lagi, dia kata perempuan itu setengah daripada dunia, iaitu memberi faham bahawasanya yang dikehendaki tiap-tiap sesuatu daripada dunia itu daripada syahwat, daripada keinginan. Yang dimasukkan dengan dunia adalah sesuatu yang membawa kepada keinginan kita. Ataupun selain pada wanita itu harta, keinginan kita pada harta. Begitulah. Kalaulah menyampaikan ilmu, ni contoh saja sebab kita pun pendakwah. Kalau kita menyampaikan ilmu memang kita niat duit, tak boleh. Tidak boleh duit, maknanya niat, kerana itu masih lagi dunia. Maknanya baru ni ada orang kata, dia kata ustaz, dia kata beritahu tak boleh mengajar ni sebab ustaz tidak ada kena-mengena pun mengenai duit. Ustaz dipesan oleh guru, ustaz dia kata dalam kita menyampaikan ilmu, dalam kita berdakwah, kita bawa ilmu, kita kena yakin rezeki Allah. Rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duk fikir tentang harta benda. Allah akan serahkan kita, Allah Taala akan jaga kita. Baik. Maka kalau orang minta maaf terganggu sikit. Kalau satu orang tadi melakukan sesuatu ibadat tetapi dia ada tujuan dia, dan maksud dia kata daripada hadis ini iaitu keluar daripada dunia, daripada tiap-tiap sesuatu bagi Allah. Jadi janganlah kamu ini, kalau kamu buat sesuatu tadi, kamu inginkan kepentingan bawa kepada kebinasaan. Maknanya kamu dikira tidak ikhlas dalam melakukan amal. Baik. Lalu dikatakan lagi, ni maknanya dan pada tiap-tiap sesuatu bagi Allah Ta'ala. Kita diceritakan bahawa daripada seorang laki-laki berkata kepada syekhnya, gurunya, katanya, wiridkan olehmu akan sesuatu wirid. Apa maksud dia? Wajibkan saya untuk berzikir, untuk saya datangkan satu wirid. Dia minta guru dia. Maknanya, maka marah syekhnya pun marah pada dia, katanya, adakah aku ini Rasul mewajibkan segala yang wajib? Kata gurunya tadi.
Maknanya segala yang wajib dan segala yang fardu telah maklum. Dan wahai tuan guru, bagilah, wajibkanlah saya amalan biar jadi wajib. Guru dia marah, aku bukan rasul nak mewajibkan kamu, sedangkan yang fardu sudah diwajib ditinggalkan. Maka jadikan olehmu bagi segala fardu itu kamu pelihara. Kalau benda yang wajib kamu jaga saja ibadat kamu, dan maksiat kamu tinggalkan. Kamu tinggalkan maksiat dan pelihara olehmu akan hati kamu, jaga hati kamu. Pastikan ketika mana kamu melakukan ibadah, kamu ibadah semata-mata kerana Allah, jangan ada yang lain. Daripada berkehendak kepada dunia, jangan ada kehendak pada dunia atau benda, ataupun yang melibatkan harta benda, ataupun melibatkan wanita, ataupun melibatkan apa-apa syahwat, keinginan-keinginan, jangan ada. Kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan redalah engkau daripada yang demikian itu pada barang yang dibahagikan Allah bagi kamu. Maka apa-apa yang Allah bagi pada kamu, kamu reda. Dan apabila sahaja Allah minta maaf banyaklah putus-putus. Putus-putus. Tapi terima kasih masih lagi bersama dengan Ustaz. Dia katanya kalau ada apa-apa yang kamu benda yang kamu redha, kamu kena bersyukur. Dan apabila datang bagimu kedukaan, kamu kena sabar. Bila ada benda-benda yang menyedihkan kita, kita sabar. Maknanya jadi bila ada benda yang kita suka, kita kena redha, dan apabila ada benda yang kita tak suka, kita kena sabar. Apabila yang wajib kita jaga, dan benda maksiat kita tinggalkan. Itulah dia kata. Maknanya untuk kita menjadi orang yang ikhlas. Dan adalah melazimkan atas demikian itu 4 perkara. Apa dia? Yang pertama, dalam kita melakukan ibadat, kita kena bersungguh-sungguh warak. Apa sebenarnya warak? Bersungguh-sungguh jaga. Maknanya ada bersungguh-sungguh kita kena jaga supaya tidak jatuh kita kepada perkara yang dimukai oleh Allah. Jaga daripada perkara yang haram, tinggal benda-benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, tinggal benda-benda yang syubhah. Yang pertama, bersifat kamu dengan sifat warak, iaitu menjaga diri. Yang kedua, dia kata kamu kena memperbaiki niat. Ketika mana beribadat, niat betul-betul kerana Allah. Kalau datang niat tu istighfar cepat-cepat dalam hati, minta buat aku ibadat ni kerana-Mu ya Allah. Dan yang ketiga, buat dalam keadaan ikhlas di dalam amal. Ikhlas dalam amal. Dan yang keempat, kalau kamu buat amal, pesertakan dengan ilmu supaya ibadat kita ini diterima oleh Allah. Maknanya jadi dikatakan bahawa maknanya kita dalam perkara ini ada 4 perkara. Yang pertama, bersungguh-sungguh menjaga maksiat. Maksud menjaga, menjauhkan diri, bersungguh-sungguh menjauhkan diri daripada maksiat. Ini bersungguh-sungguh kamu ini bersifat warak, mana menjaga maksiat. Dan yang kedua, hendaklah kamu memperbaiki niat. Niat apa? Kita buat ibadat, apa niat kita? Kita berdakwah, apa niat kita? Itu pun kena jaga niat. Dan yang ketiga, ikhlaslah kamu dalam amal, yakni kamu buat memang semata-mata kerana Allah. Dan yang keempat, beribadat berdasarkan ilmu. Maka nak bagi tahu bagaimana ciri orang yang ikhlas. Ciri orang yang ikhlas ada 4. Apa ciri orang yang ikhlas? Yang pertama, ciri orang yang ikhlas tidak terkesan dengan pujian dan kejian. Orang puji dia tetap beribadat, orang hina dia, orang kecam dia, dia tetap beribadat pada Allah. Ini ikhlas. Ini yang pertama, tidak terkesan pujian dan kejian, ikhlas. Ciri orang ikhlas yang kedua, orang yang ikhlas itu bersamaan di hadapan orang beribadat, di belakang orang pun beribadat. Jadi depan orang dia rajin beribadat, di belakang orang beribadat juga. Jangan depan orang dia beribadat, lepas tu belakang dia tak ibadat. Ini tidak ikhlas lagi. Jadi ciri orang yang ikhlas yang kedua, bersamaan di hadapan orang dan juga di belakang orang.
Ciri yang ketiga orang yang ikhlas ini adalah dia tidak memandang kepada amal, yakni tidak merasa amalnya banyak walaupun dia beramal. Ini ciri orang yang ikhlas yang ketiga. Maknanya apa? Maknanya yang ketiga, orang yang ikhlas itu dia melakukan amal, dia tidak melihat pada amal. Dia melupakan amal solehnya. Walaupun dia buat, dia tak cerita-cerita. Oh, kemarin saya semayang banyak. Minggu lepas saya baca Quran 5 juzuk satu hari. Tidak cerita. Dia lupakan amal dia. Ini tanda dia ikhlas. Dan yang keempat, tanda orang itu ikhlas adalah dia tidak suka amal ibadatnya diketahui oleh orang ramai, diketahui oleh orang lain. Jadi kalau dia buat amal ibadat, kalau dia lebih suka amal ibadatnya tidak diketahui, ini tanda ikhlas. Jadi ada 4 tanda ikhlas. Jadi jemaah boleh ingat, boleh ambil catatan. Yang pertama, tidak terkesan pujian dan kejian. Yang kedua, bersamaan di hadapan orang, di belakang orang. Dan yang ketiga, dia tidak melihat kepada amal, melupakan amal solehnya. Dan yang keempat, dia ini tidak suka amal ibadatnya diketahui oleh orang lain. Ini tanda orang-orang yang ikhlas dalam melakukan amal. Baik, maka nak jadi orang ikhlas, nak dapat ikhlas, amal ibadat kita terpelihara, maka pengarang kitab kita kata apa? Maka tiadalah sempurna bagi kamu untuk mencapai ikhlas tadi. Tiada sempurna bagi kamu sekalian itu melainkan dengan bersahabat saudara yang soleh. Apa maksud saudara yang soleh? Ini lebih kepada guru yang musyrik. Kalau boleh bertemu dengan guru yang musyrik, guru yang soleh, maka kamu duduklah dengan dia. Ustaz doakan agar semua jamaah dapat berjumpa guru musyrik supaya dapat belajar dengan orang-orang yang soleh. Maka dikatakan bahawa kamu kena berkawan dengan orang yang soleh. Kawan dengan orang yang soleh, iaitu syekh yang memberi nasihat, yakni guru yang memberi nasihat. Carilah guru yang memberi nasihat. Carilah guru yang membangkitkan kita kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu mahu ikhlas, kamu kena berkawan dengan orang yang ikhlas. Kamu kena berdampingan dengan orang yang ikhlas. Kalau kita nak ikhlas di dalam amal, maka kita kena duduk dengan guru yang benar-benar ikhlas dalam dia melakukan amal. Maka dikatakan bahawa guru yang memberi nasihat, kerana inilah isyarat mu'alif. Maka mu'alif mendatangkan kata-kata hikmahnya supaya kita bersahabat dengan orang yang saleh. Jadi ini matan yang untuk malam ini. Ustaz sambung sikit, kemarin terganggu sikit. Jadi dikatakan bahawa maknanya sehingga kita kena nak dapatkan ikhlas, duduklah dengan guru yang saleh. Berguru cara online boleh tak Ustaz? Boleh kita cara online. Tetapi maknanya yang lebih sempurna lagi, kita berdepan dengan guru, kemudian kita tengok akhlak dia, kemudian kita boleh ambil contoh dengan beliau, kemudian kita boleh maknanya beramal dengan petunjuk-petunjuk beliau. Jadi boleh kita belajar dengan guru cara online gitu, tetapi kurang sempurna. Sebaik-baik carilah guru yang kita boleh ambil manfaat dengan dia, kita boleh tengok akhlak dia. Kalau dengan online dengan ustaz ni, demo bukan tahu sangat ustaz ni bukan orang soleh. Tengok depan okey lah, tapi kalau tengok kita berdampingan baru kita tahu ni guru ni memang benar-benar dia soleh, baik, ada ciri-ciri guru. Maknanya. Jadi kita tengok. Adapun apa yang ustaz kata ini sebagai jalan saja supaya para jemaah insya-Allah kita doakan berjumpa dengan guru yang soleh. Siapa yang ikut kuliah pengajian ustaz, selalu ustaz kata dalam pengajian, ustaz selalu kata begini, tak kata para jemaah sekalian ini kalau jumpa guru yang soleh, belajarlah guru yang soleh. Tinggalkan ustaz tak apa, yang paling penting dapat guru yang soleh. Kenapa? Kerana matlamat kita ni, kita nak semua orang selamat.
Semua orang dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dikatakan bahawa hendaklah kita bersahabat dengan orang yang soleh. Maka dikatakan bahawa hendaklah kita ini maknanya mencari guru yang boleh membimbing kita. Guru ni ada 4 guru ada 4. Satu, guru yang hanya memberitahu istilah ilmu. Beri istilah ilmu. Sabar maknanya begini. Sabar artinya begini. Kita maknanya tawakal begini. Tetapi pada dirinya pun tidak ada sabar. Pada dirinya tidak ada tawakal. Maknanya ini dia panggil guru istilah. Yang kedua, dia panggil guru kaedah. Guru kaedah ni dia boleh beri kaedah. Oh, kamu ini nak jadi orang soleh, kamu kena buat begini. Tetapi pada dirinya pun tidak soleh juga. Maka dia panggil guru kaedah. Dan yang ketiga dia panggil guru guru ahwal. Guru ahwal ni kita panggil murabbi. Dia ini dapat mendidik diri dia. Kemudian dia pun bolehlah maknanya mendidik hati orang lain. Maknanya apa? Ini guru yang ketiga, guru yang sudah beramal dengan ilmu. Maknanya jadi dikatakan bahawa itu guru yang ketiga. Maknanya guru yang dia beramal dengan ilmu. Maknanya ada pun ustaz ni banyak benda lagi tidak beramal. Jadi kita terang-terang lagi, kita ini bukan orang alim dan bukan orang yang soleh. Hanya menunjuk jalan. Kalau jumpa guru yang alim soleh, teruskan belajar dengan mereka. Dan yang keempat dia panggil mursyid. Dia ni guru yang beramal dengan ilmu. Dia ini ada ilmu, beramal dengan ilmu dan boleh mendidik hati-hati manusia. Dua guru yang boleh didik hati manusia, dua guru yang tak mampu nak didik hati manusia. Siapa? Guru istilah dengan guru kaedah tak mampu nak didik hati manusia. Tetapi kalau guru ahwal dengan guru guru mursyid dengan murabbi, dia mampu untuk mendidik hati-hati manusia. Baik, kita tengok. Dan kata Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu, apa katanya? La tashab man la yanhaduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. La tashab man la yunhiduka. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allah maqaluhu. Apa maksud dia? Jangan engkau bersahabat dengan orang yang tiada mendirikan akan dikau halnya. Dan tiada menunjukkan akan dikau atas Allah Ta'ala pada perkataannya. Maka janganlah kamu ini bersahabat dengan orang yang tidak menunjukkan halnya ataupun tidak mendirikan engkau akan halnya. Maksudnya janganlah kamu bersahabat dengan orang yang tidak menggerakkan kamu, tidak mendirikan kamu. Kalau kamu duduk situ, dia tak dirikan kamu dalam halnya, dalam keadaan yang baik. Jangan kamu bersahabat dengan orang yang tidak bawa perubahan kebaikan kepada kamu. Wala yadulluka Allah maqalahu, dan jangan kamu bersahabat dengan orang yang tak tunjuk kamu kepada Allah. Tidak menunjuk kamu kepada Allah melalui perkataan-perkataannya. Sebab tu kalau kita nak mencari guru, carilah guru yang dia punya perkataan dia membangkitkan kita ingat kepada Allah. Carilah guru yang tidak suka mencela orang lain. Carilah guru yang tidak merendah-rendahkan orang lain. Maknanya, jadi dalam keadaan macam itu, kamu kena mencari guru yang boleh membangkitkan kamu. Ingat, Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzu man yukhalil. Maka seseorang itu mengikut seseorang itu atas agama saudara dia, atas agama kawan dia.
dia akan mengikut agama kawan dia. Falyanzu man yukhalil, maka setiap orang tadi hendaklah dia kena pilih dengan siapa dia nak berkawan. Tengoklah dengan siapa yang dia nak berkawan. Maka ciri orang yang kita nak kawan ni, nak berkawan, nak bersahabat, ataupun kita nak jadikan dia guru, kita nak berdampingan dia ada 5 ciri. Ada 5 ciri dia, ataupun ada 5 sifat-sifat dia yang menunjukkan bahawa dia ini layak kita jadikan dia pendampingan, yakni guru kita sekaligus sahabat kita, sahabat lagi guru. Apa ciri dia? Ciri yang pertama hendaklah dia seorang yang akil. Apa makna akil? Seorang yang alim, seorang yang bijak. Alim itu ialah alim pada ilmu agama. Dia lepas ilmu fardu ainnya, tauhidnya, fiqhnya, tasawufnya. 3 ilmu ini duduk dengan dia. Segala percakapan dia menambahkan ilmu kepada kita. Segala nasihatnya membekam di dalam hati kita. Segala segala nasihatnya itu memberi kesan lantaran keikhlasan yang ada dalam hati manusia, hati guru tadi, hati orang yang kita berkawan. Maka ciri yang pertama adalah dia seorang yang cabut ya. Minta maaf terganggu sikit. Line putus. Okey, baik. Kalau putus ni mau tunggu kalau tunggu kita akan sambung. Maka yang pertama, guru yang alim yang pertama. Yang kedua, orang yang berakhlak mulia. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang tadi, yang pertama, kalau dia bercakap menambahkan ilmu. Yang kedua, yang berakhlak mulia, yakni kalau kita berkawan dengannya, maka membawa kita berubah akhlak kita. Kita ni keras dulu, tetapi bila kita berkawan, belajar dengan dia, kita jadi lembut. Kita jadi lembut. Maknanya dia telah mengubah akhlak kita. Yang kedua, orang yang berakhlak baik. Orang yang soleh ini adalah apabila sahaja kita berkawan dengannya, membangkitkan kita beribadah kepada Allah. Jadi yang ketiga, orang yang soleh. Dan yang keempat, orang yang tidak cintakan dunia. Pastikan kita berkawan dengan guru, berdampingan guru tu jenis kita boleh tengok kehidupan dia. Jadi kalau kehidupan dia jelas, dia tidak banyak bercakap tentang dunia, dia banyak bercakap tentang akhirat, itu tanda dia cintakan kepada akhirat. Minta maaf terganggu, sabar menunggu. Okey, baik. Kemudian yang ketiga, dia adalah orang yang soleh. Yang keempat, kamu berkawan dengan guru ataupun seorang sahabat yang tidak cintakan kepada dunia. Macam mana kita nak tahu dia tidak cinta dunia? Bila kita berkawan dengan dia itu, dia tak banyak, dia tidak cakap dunia, dia banyak cakap beragama, dia banyak cakap berakhirat. Itu tanda dia itu bukan cinta dunia. Jangan kita tengok kenderaan dia, dia ada kenderaan besar, rumah dia besar. Kita tengok dulu percakapan dia macam mana. Maknanya. Kemudian yang kelima, kamu bersahabat ataupun berdampingan dengan guru yang jujur, yang amanah. Maknanya ini akan membawa kebaikan. Jadi 5 syarat tadi. Boleh ambil dengan siapa kita nak berkawan. Yang pertama, orang yang alim. Yang kedua, orang yang baik akhlaknya. Dan yang ketiga, orang yang kuat ibadatnya. Yang keempat, tidak tamak, tidak cinta kepada dunia. Dan yang kelima, orang yang jujur dalam persahabatan, dalam pergaulan. Tapi bukan macam ustaz lah. Ustaz bukan orangnya, bukan. Ustaz menafi. Ustaz bukan orang alim, bukan orang soleh. Maknanya. Baik. Kemudian dikatakan lagi bahawa
Dan tiada menunjuk akan dikau atas Allah Ta'ala perkataan, jangan kamu berkawan dengan orang yang dia bercakap tidak tunjuk kamu kepada Allah. Dan bersahabatlah engkau dengan orang yang ada ia dengan lawannya. Lawannya apa? Yakni dia lawan kepada orang yang bercakap tidak ingat pada Allah, kamu berkawan ataupun berdampingan dengan guru, bersahabat dengan guru, orang yang mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita berkawan dengan orang yang ingatkan kita kepada Allah, ia adalah satu kebaikan kepada kita. Kerana sesungguhnya ingat ad-dinu ala al-mau ala dini khalilih. Agama seseorang itu dengan siapa dia ambil, maka agama mengikut dengan siapa yang kamu ambil. Maka dikatakan bahawa seseorang tadi bila dia nak berkawan ataupun dia nak bersahabat dengan seseorang, pastikan persahabatan dia tadi membawa kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan bahawa seorang tadi dia berkawan, tanda dia berkawan ataupun dia bersahabat ataupun guru yang soleh itu adalah guru yang tidak mencari kepentingan. Dia tidak ada kepentingan pada orang dia, bagi dia nak bawa orang itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahawa dan iaitu orang yang tiada mengetahui ia melainkan Tuhannya, hanya dia fikir nak bawa orang kepada Allah Ta'ala sahaja. Nak bawa orang kepada Allah, dan dia akan menjaga hak-hak persahabatan. Maka tanda dia kasih dia ini maknanya bersahabat ataupun berdampingan dengan guru yang soleh. Ternyata guru yang soleh itu dia yang pertama mempunyai sifat kasih sayang yang begitu tinggi. Tanda dia kasih sayang, dia tidak biarkan kita duduk dalam lalai kepada Allah. Mana-mana kita berjumpa dengan satu orang sahabat ataupun satu orang guru yang dia melihat kita lalai kepada Allah, lalu dia cepat-cepat ingatkan kita kepada Allah, maka kita adalah orang yang beruntung. Kata ulama, di antara nikmat yang besar kamu duduk di atas muka dunia apabila Allah memberi kepada kamu satu teman yang baik, sahabat yang baik ataupun guru yang soleh. Bila dapat bertemu dengan guru yang saleh, maka itu satu sifat yang baik. Ingat, kalau kita duduk dengan guru, kita kena ada 4 perkara. Apa dia? Yang pertama, kita kena taat kepada dia selagi mana dia itu tidak melanggar syariat. Maka yang pertama, taat dengan guru. Yang kedua, hendaklah kita ini menjaga beradab dengan guru. Biar ada adab dari segi percakapan kita, dari segi pergaulan kita dengan guru. Dan yang ketiga, kalau boleh kita beri khidmat kepada dia sekadar mana yang kita mampu boleh khidmat kepada guru. Dan yang keempat, kita kena kasih mahabbah, cinta kepada guru tadi, agar dengan 4 perkara ini kita akan dapat kebaikan di negeri akhirat dengan sebab kita berdampingan dengannya. Maka dikatakan lagi maknanya jangan kamu bersahabat dengan orang yang tidak mengingatkan kamu kepada Allah. Bahkan dikatakan bahawa dan tiada menunjuk ia, dan orang-orang yang ingat yang kamu perlu berkawan dengannya adalah orang yang dia tidak tahu kecuali Allah saja. Maknanya bagi dia kerana Allah Ta'ala saja. Dan yang kedua, dia tiada tunjuk kepada kamu kecuali tunjuk kepada ubudiyah, yakni mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang perlu kamu bersahabat ataupun kamu perlu berdampingan dengan guru yang macam mana? Guru yang tak ada fikir kecuali dia fikir hubungan kamu dengan Allah. Yang pertama. Dan yang kedua, guru yang tidak ada petunjuk, dia tiada tunjuk kamu kepada dunia, tetapi ia menunjuk kamu kepada Allah, kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah himmahnya, semangatnya, cita-cita orang yang bawa kita ini ataupun cita-cita
kita sahabat tadi, takluknya pada Allah Ta'ala, dan lebihnya itu adalah kepada Allah. Takluk hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan terangkat daripada segala makhluk, dan tidaklah dia itu kerana ada kepentingan kepada makhluk. Tidaklah kita berkawan dengan orang kaya kecuali kita nak harta dia saja, jangan. Maknanya carilah yang ada manfaat kepada akhirat. Dan kalau saya duduk dengan satu orang tuan guru nak ambil ilmu, itu tidak mengapa kerana ada manfaat kepada akhirat. Carilah sesuatu yang ada manfaat kepada akhirat. Jadi kalau ada manfaat pada akhirat, maka orang itu macam mana? Bila kita berkawan dengan dia, dia menunjuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tiada minta tolong di dalam segala hajatnya melainkan kepada Allah. Dan sahabat ini yang perlu kamu bersahabat, kalau dia ada apa-apa, dia akan minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan begitulah guru, seorang guru yang kita bersahabat dengan guru yang benar, dia akan tunjuk kita hendaklah kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, serahkan hajatmu kepada Allah. Dan tiada tawakal ia di dalam segala pekerjaan melainkan kepada Allah. Dia hanya menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sungguhnya telah gugurlah manusia daripada matanya, dan seorang yang benar ataupun gurulah, ataupun sahabat yang benar ataupun guru yang benar, gugurlah pada matanya pandangan manusia. Dia buat baik bukan kerana dia nak pujian. Dia tolong orang bukan kerana ada kepentingan. Dia hanya buat semata-mata nak mencari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tiada memandang ia bagi perbuatannya, dan tiada menghendak ia bahagian nafsunya, dan adalah daripada segala amalnya berlaku atas yang dikhendaki syarak. Maka dikatakan bahawa orang yang saleh, sahabat yang saleh, guru yang saleh, maka didapati bahawa dia tidak mengikut nafsunya, dan segala perbuatannya menepati syarak, menepati syariat. Jadi dilihat bahawa segala perbuatannya menepati syariat. Tengok bila kita berkawan dengannya, tengok atas dirinya, oh dia ini jenis jaga ibadat. Kemudian tengok juga pada ahli keluarganya, oh ahli keluarganya saleh, alhamdulillah, baik-baik belaka. Tengok juga pada anak dia, tengok juga pada isterinya, dan tengok juga kepada, kalau seorang guru, boleh tengok pada anak muridnya juga yang lain. Maka dikatakan bahawa bila menunjukkan bahawa segala perbuatan dia itu menepati syariat, maka eloklah kita berdampingan dengannya. Kerana apa? Oleh kerana perjalanan dia itu menepati syariat, maka kita akan mengikut perjalanan dia. Ingat, kita duduk dengan guru, kita duduk dengan kawan kita, duduk dengan guru, kita akan ambil 4 perkara. Apa dia kita akan ambil? Kita akan ambil yang pertama, duduk dengan guru ini, berdampingan dengan guru, kita akan ambil yang pertama, apa dia? Yang pertama kita akan ambil akhlak dia. Ilmu dia. Yang pertama kita akan ambil ilmu dia. Maka bila kita belajar ilmu dengan dia, dia alim fiqh, belajar dengan dia, insya-Allah dapat ilmu fiqh. Dia alim tauhid, kita belajar dengannya, insya-Allah dapat ilmu tauhid. Dia alim tasawuf, kita belajar dengannya, kita dapat ilmu tasawuf. Mana mungkin kita belajar tasawuf dapat alim ilmu matematik tak? Siapa? Maknanya kita akan mengambil ilmu daripada dia. Maknanya itu yang pertama, pentingnya kita berdampingan dengan orang yang alim, yang soleh. Yang kedua, kita mengambil akhlak dia. Bila kita berdampingan dengan sahabat tu, kita akan ambil akhlak dia. Kita berdampingan dengan guru, kita akan ambil akhlak guru tadi. Kalau guru tadi adalah seorang yang lembut, berlemah lembut, sabar, tenang, insya-Allah kita akan jadi orang yang lembut, kita akan jadi orang sabar, kita akan jadi orang yang tenang. Daripada mana sabar, lembut, tenang itu dapat? Daripada guru yang kita belajar dengan dia, daripada sahabat yang kita berkawan dengannya. Maka yang pertama, dia
ialah kita mengambil ilmu daripada dia. Yang kedua kita mengambil akhlak daripada dia. Yang ketiga kita mengambil ibadah daripada dia. Kalau kita berdampingan duduk dengan guru yang jaga solat, insya-Allah anak murid dengan sendiri jaga solat. Guru ni je tak perlu marah-marah. Apalah kamu ni malas sembahyang, cukup dia jaga sembahyang, nanti terkesan pada anak murid dia. Kalau dia nak suruh anak murid dia bangun malam, dia kena bangun malam. Tak guna kok dia kata bangun malam ini peradilat lebih. Lepas tu dia marah anak murid dia tak bangun malam, sedangkan dia sendiri pun tak bangun malam. Contohnya. Maka dalam keadaan itu, yang ketiga kita akan ambil ibadahnya. Yang keempat kita akan ambil rohaninya, yakni ketakwaan yang ada di dalam hati. Jadi 4 perkara kita ambil dengan sahabat kita. Apa dia? Ilmu, kalau sahabat kita ada ilmu. Kalau kita ambil dengan guru, yang sahabat ataupun guru, yang pertama ilmu, yang kedua akhlak, yang ketiga ibadah, yang keempat ketakwaan yang ada dalam hati tadi. Maknanya. Baik, kita tengok. Kemudian dikatakan lagi maknanya dan sesungguhnya telah gugurlah manusia pada matanya, tiada memandang ia bagi perbuatannya, bagi perbuatan, dan tiada menghendak ia bagi nafsunya. Maka dan adalah daripada segala amalnya lagi berlaku atas yang dikehendaki syarak. Dikatakan syarak daripada tiada taksir, tiada cuai dia. Jadi kita berkawan dengan orang yang macam mana? Orang yang tidak memandang kepada tidak mengikuti pada nafsunya, dan hatinya tidak memandang pada makhluk. Tak terkesan. Walaupun dia duduk dengan orang-orang yang kaya, dia tidak sibuk dengan kekayaan orang. Walaupun dia sibuk dengan apa-apa, dia tidak sibuk dengan orang. Dia hanya sibuk dengan dengan Allah. Dia walaupun orang tu datang dengan kekayaan, dengan pangkat macam mana, dia tetap bawa orang dengan Allah kepada Allah. Dia tak terpengaruh dengan pangkat orang. Dia tak terpengaruh dengan kekayaan orang. Mari orang kaya mulai baru dia tunduk pada orang kaya. Tidak. Sahabat ini maknanya dikatakan bahawa seseorang itu mesti dia ini bila dia bersahabat, dia kena bawa pada Allah. Bila guru tadi, tak kira anak murid dia kaya ke, anak murid dia miskin ke, dia kena bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna anak murid dia ada pangkat besar ke, anak murid dia orang awam biasa, dia kena bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifatnya, maknanya. Maka dikatakan bahawa dan tiada taksir, tiada cuai dia. Dan inilah sifat orang yang arif billah. Inilah sifat orang yang mengenal Allah dan orang yang muwahhid, orang yang bertauhid kepada Allah. Maka untung kita kalau kita ditemukan dengan seorang guru yang baik. Seorang guru yang baik, seorang guru yang soleh. Jadi katanya Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Tajul Arus, dia mengatakan bahawa seseorang itu kalau dia berdampingan dengan guru yang alim, soleh bagaimanapun, dia jangan terhanyut dengan rasa bangga sahaja. Aku bangga guru aku hebat, guru aku soleh, saya guru saya ni alamah kerana saya, tetapi kamu tidak mencontohi dia pun jadi kurang manfaatnya. Maka bagaimana kita nak bersahabat? Maka bersahabatlah kita dengan orang yang membawa kita kepada Allah. Maknanya, maka dikatakan bahawa bila kita bersahabat dengan dia, tak kiralah kita seorang peniaga ke, ataupun kita ini duduk apa-apa keadaan kita pun, tetapi dia selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah orang yang perlu kamu berdampingan, dan itu sifat orang yang arif kepada Allah. Ada 5 sifat. Yang pertama alim, yang kedua dia ini akhlak mulia, yang ketiga saleh, yang keempat tidak cinta dunia, yang kelima jujur dia, dan orang yang bertauhid kepada Allah. Dan kata Sidi Abdul Salam radhiyallahu anhu, barang siapa menunjuk ia akan dikau atas dunia. Kalau kamu berkawan dengan seorang ataupun kamu duduk dengan seorang, dia tunjuk kamu kepada dunia,
maksudnya adalah ia memberi kejahatan akan dikau, dia akan memberi keburukan kepada kamu. Kita berkawan dengan satu orang, sebenarnya kita akan ambil dengan apa yang ada pada orang tadi. Apa maksudnya? Maksudnya begini, kalau di dalam hati orang itu ada cinta dunia, maka kita berdampingan dengan dia, nanti kita akan dapat cinta dunia yang ada daripada dia. Maknanya tu. Sebab tu penting para jamaah sekalian, kalau boleh kita jumpa maknanya orang-orang yang boleh bawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau dalam hati ustaz ni cinta dunia, dia mengikut ustaz, jadi kamu akan dapat cinta dunia. Tapi kalau dalam hati ustaz cinta Allah, takwa, dia akan dapat ketakwaan. Jadi kalau dengan begitu kita kena faham, kita akan ambil sesuatu yang ada pada orang yang kita berdampingan dengannya. Jadi kalau kita berdampingan dengannya, tiba-tiba dia ada takwa, kita akan ada takwa. Maknanya ada adab belajar online. Begitulah, begini. Kalau kita duduk online kita belajar begini pun, sebagaimana kita duduk di hadapan guru, demikianlah kita, walaupun guru tidak ada depan mata kita. Kita kena jaga juga ada adab sebagaimana kita duduk di hadapan guru. Begitu. Baik, kita tengok. Maka dikatakan bahawa kalaulah dia tadi dalam hatinya ada dunia, tiba-tiba dia bawa kamu berkawan dengan ahli dunia, maknanya dia akan tunjuk kamu kepada dunia, kata pengarang kitab kita ini. Dan barang siapa menunjuk akan dikau kepada amal, dia tunjuk maknanya kepada amal, maka sebenarnya adalah ia memberi Allah akan dikau, dia bawa kamu pada Allah, dia tunjukkan kamu kepada amal. Maknanya bermakna dia bawa kamu kepada Allah. Dengan itulah disuruh kita cari. Biarlah kita berkawan dengan orang yang boleh membawa kita kepada Allah. Tak semestinya dia alim. Kalau dia alim, alhamdulillah maknanya. Tapi kalau kita tengok dia ni orang yang cinta amal, cinta pada ibadat, alhamdulillah kita berkawanlah dengan dia supaya dapat kebaikan. Dan barang siapa menunjuk ia akan dikau atas Allah, maka dia memberi nasihat akan dikau. Kalau dia bawa amal. Kalau dia bawa kamu kepada hati ingat pada Allah, itu lagi baik. Dia telah menasihati kamu, dia telah tunjuk jalan yang baik kepada kamu, maknanya. Maka dengan sebab itulah kita ni kalau boleh kita kena tengok, pastikan orang yang macam mana, orang yang dapat memberi kebaikan kepada kita. Kalaulah dia tengok kita susah, dia tak biarkan kita susah. Kalaulah kita bersedih, dia sama-sama bersedih. Kalau kita dapat kegembiraan, dia tunjuk kegembiraan, dia tidak dengki kepada kita. Dan kalaulah kita ini maknanya dikatakan bahawa kalaulah kita ini dalam keadaan maknanya ada keaiban, dia menutup keaiban kita. Itu antaranya. Baik, dan kata Abu Hasan radhiyallahu anhu, jangan engkau bersahabat dengan orang yang melebihkan dirinya atas dirimu. Jangan kamu bersahabat orang yang nak lebih dia saja. Maknanya jangan bersahabat dengan orang yang dia ini tunjuk lebih dia atas diri kamu. Bersahabatlah dengan orang yang rendah diri, dia muliakan kamu, dia lebihkan kamu. Bersahabatlah dengan orang yang dia merasakan kita lebih baik pada dia, maknanya. Dan kita bersahabat dengan orang, kita kena merasakan sahabat lebih baik daripada kita, maknanya. Begitu maknanya. Dan yang demikian itu terlebih sangat jahat. Kalau dia lebihkan diri dia daripada kamu, itulah seburuk-buruk sahabat, waliyazubillah. Maknanya. Begitu juga seorang guru, walaupun seorang guru pun dia tidak boleh memandang hina pada pelajarnya, pada anak muridnya. Dia kena meletakkan bahawa anak muridnya itu lebih baik pada dirinya, lebih baik dari segi apa? Anak muridnya itu dia tak beramal pun sebab dia tak tahu. Kita ni jadi guru tak beramal dalam keadaan kita tahu. Jadi begitu. Apabila kita ini bersama dengan orang, kita kena tengok orang lebih baik daripada kita. Tetapi kalau kita berkawan dengan orang pandang hina dia je lebih, jangan juga berkawan dengannya, nanti menyakitkan hati kamu.
menyakitkan hati kamu. Maka dikatakan bahawa dan jangan dengan orang yang melebihkan akan dikau atas dirinya, maka yang demikian itu sedikit berkekalan. Kalau kita berkawan dengan dia, dia tunjuk dia lebih sahaja. Kalau kita duduk dengan guru duduk kata seorang menghina kita, menjatuhkan kita, nanti tidak lama kita. Dan bersahabatlah engkau dengan orang yang sebabnya menegangkan hati. Sebabnya maka menegangkan hati kita, musyahadah, memandang kepada Allah, membaikkan segala yang gaib, maknanya yang aib. Maknanya kita berkawanlah dengan orang yang dapat menghidupkan hati kita. Kalau mengingatkan kita kepada Allah, membawa kita takut kepada Allah, menyebabkan kita takut kepada maksiat, meninggalkan maksiat, menyebabkan kita membangkit amal. Kata Syekh Junaid Baghdadi radhiyallahu anhu, apabila dikehendaki Allah pada seorang murid itu kebajikan, kalau Allah Ta'ala nak beri kepada dia kebajikan, apabila dikehendaki Allah pada seorang murid itu kebajikannya, maka dijahatkannya kepada sufiah dan ditegahkannya bersahabat dengan dijatuhkannya kepada sufiah dan ditegahkannya bersahabat dengan orang yang riak. Kalau Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada seseorang, Allah Ta'ala hantar dia berkawan dengan orang sufi. Allah Ta'ala hantar dia berkawan dengan orang yang baik. Dan Allah Ta'ala jauhkan dia berkawan dengan orang yang riak, orang yang menunjuk-nunjuk kepada amal. Maka ingat, apabila kita berkawan dengan satu orang tadi, maknanya pastikan orang yang kita berkawan tadi, orang itu membersihkan hati kita. Untung kita kalau kita dapat berkawan dengan seorang yang dapat menyucikan hati kita. Dan tanda Allah Ta'ala kasih pada seorang tadi, Allah beri dia kawan yang baik. Maka tiga tanda dia ini mendapat kebaikan Allah. Yang pertama, Allah kurniakan dia guru yang soleh. Ini Allah Ta'ala beri dia kebaikan. Yang pertama, Allah bagi dia guru yang soleh. Yang kedua, Allah bagi ke dia teman yang baik. Maknanya yang ketiga, Allah Ta'ala jadikan ahli keluarganya yang taat kepadanya. Kalau tambah satu lagi, Allah nak beri kebaikan, Allah beri dia rezeki yang halal. Maknanya ini tanda-tanda orang yang dapat kebaikan daripada Allah Ta'ala. Dan kata Abu Talib Makki radhiyallahu anhu, dan adalah segala taifah, satu kumpulan daripada orang sufiah itu, tiada mengasihi mereka itu melainkan atas orang yang empat perkara. Perkara tiada memberat setengahnya atas setengahnya, iaitu jikalau memakan sahabatnya sekalian siang, maka tiada berkata sahabatnya baginya puasa engkau. Dan jikalau puasa sahabatnya sekalian masa, maka tiada berkata sahabatnya berbukalah engkau. Dan jikalau tidur sekalian malam, maka tiada berkata sahabatnya jagalah engkau. Dan jikalau sembahyang sekalian malam, maka tiada berkata sahabatnya tidurlah engkau akan setengahnya. Dan bersamaan segala ahwalnya kepadanya, maka tiada bertambah kerana puasanya dan sembahyangnya, dan tiada kurang kerana berbukanya dan tidurnya. Maknanya apa? Maknanya apabila saja seorang tadi, bila dia berkawan, kata Abu Talib Makki ini, maknanya Makki ni orang Mekah, maknanya dia kata adalah segala kumpulan daripada orang sufi itu tiada mengasihi mereka itu melainkan empat perkara. Dia berkawan ni, dia kata ada empat perkara bila dia tengok pada sahabat dia. Apa dia? Yang pertama, kalaulah dia tengok sahabat dia tadi, dikatakan bahawa kalau dia tengok sahabat dia tadi makan, dia tak kata jadi-jadilah makan, mungkin dia banyak puasa, dia tak kata begitu. Maknanya. Dan yang pertama, dan kalau dia tengok sahabat dia makan, dia tak kata berpuasalah kamu.
Tetapi kalau dia tengok sahabat dia berpuasa, maknanya kalau dia tengok sahabat dia makan, dia tak kata mu puasa, jadi-jadi yang makan, tidak. Tetapi kalau dia tengok sahabat dia puasa, dia tak kata jadi-jadilah puasa, bukalah kamu. Dia tak kata begitu. Yang ketiga, kalau dia tengok kawan dia ini tidur, dia tak kata bangun malam lah kamu, jangan banyak tidur. Dia kata, dia tak kata begitu. Dan yang keempat, kalaulah dia tengok kawan dia berjaga malam, dia tak kata jadi-jadilah jaga malam, kamu kena tidur. Tidak begitu. Maknanya apa? Maknanya begini, apabila kawan dia ini jenis orang yang tak mampu berpuasa, tak mampu dia berpuasa sunat, maka dia akan bagi tahu kepada kawan dia dengan ibadat yang lain. Dia tahu dah kawan ni bukan ahli ibadat sunat, puasa sunat. Dia akan kata dengan ibadat lain. Marilah kita pergi belajar ilmu. Dia tak akan memberati sahabat dia dengan ibadat yang sahabat dia tidak mampu. Kalau dia tengok sahabat dia ini maknanya memang sudah berjaga malam, maka dia tidak akan maknanya menghalang ataupun memberi jalan yang lain. Dia akan bagi semangat kepada kawan dia untuk istiqamah akan berjaga malam. Kerana apa? Kerana dia tahu itu sahabat dia, kedudukan ibadatnya begitu. Kalau dia tengok sahabat dia ni tadi, yang mana kalau kata dia, kalau sahabat dia ini malam-malam dia jaga malam, maka dia galakkan sahabat. Tapi kalau dia tengok sahabat dia memang tak boleh nak bangun malam, maka dia tak akan kata jaga-jaga bangun tahajudlah kamu, duk tidur sama. Tidak. Kerana apa? Kerana seseorang tadi dia kena faham, apabila dia berkawan, bersahabat, maka ada bahagian-bahagian yang Allah beri pada sahabat dia tadi. Bagi orang yang kaya, maka dia akan tunjuk kawan dia supaya kawan dia menjadi dermawan, kerana itu ibadat. Tetapi bagi kawan dia ini yang maknanya yang dikatakan bahawa dia ini lebih kepada ilmu, maka dia akan galakkan kawan dia kepada ilmu. Maka sebila kita berkawan kepada seseorang, yang paling penting kita galakkan kawan kita ini terus dalam amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita lemahkan dia, dan jangan kita menggalakkan ibadat yang dia tak mampu nak tanggung. Yang dia tidak mampu tanggung. Begitu juga bila sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah amalan yang afdal? Rasulullah kata berjihad fisabilillah. Lepas tu mari sahabat yang lain pula, ya Rasulullah, apakah amalan yang afdal? Rasul kata buat baik pada ibu bapa. Mari sahabat yang lain pula, apakah amalan yang afdal? Lalu Rasul kata sembahyang pada awal waktu. Mari sahabat yang lain pula tanya, apa amalan yang afdal? Nabi jawab tiga-tiga. Yang paling afdal sembahyang pada awal waktu. Kemudian buat baik pada ibu bapa. Kemudian berjihad fisabilillah. Kenapa Rasulullah tak beri jawapan yang sama? Kenapa Rasulullah tak beri jawapan yang sama? Mari sahabat, apakah amalan yang afdal ya Rasulullah? Sembahyang awal waktu. Mari sahabat, apakah amalan yang afdal? Sembahyang awal waktu. Mari sahabat, sembahyang awal waktu. Kenapa Rasulullah tak beri jawapan yang berbeza-beza? Kerana Rasulullah melihat kepada sahabat itu. Sahabat ini ada ibu bapa dia, maka kepentingan dia pada ibu bapa. Maka Rasulullah pun kata, amalan yang afdal adalah buat baik ibu bapa. Mari sahabat yang lain, ibu bapanya sudah wafat, dia gagah, dia pandai main kuda, main senjata. Nabi kata amalan yang afdal adalah berjihad fisabilillah. Mari yang lain pula, apakah amalan yang afdal? Rasulullah tengok dia ini maknanya bahagian ibadat kena baiki. Sembahyang tu agak tidak sebagaimana sahabat lain. Rasulullah kata pada sembahyang awal waktu. Demikianlah kita berkawan. Bila kita bersahabat, kita tengok sahabat kita cenderung ke mana. Bila cenderung kepada arah tu jangan kita bebankan sahabat. Sahabat kita ni bukan ahli tahajud, kita duk marah, mu ni bila nak bangun malam. Sahabat kita ni bukan orang puasa sunat, kita duk marah, mu ni makan sama, bila nak puasa sunat saja. Tak boleh dalam bab persahabatan. Begitulah guru gitu juga, dia tak boleh. Kadang-kadang dia tengok ada yang pelajar dia ni dari segi baca Quran dia lemah sikit. Jadi kita kena beri bahagian yang lain.
Bagi yang lain. Kalau di madrasah kita ada pelajar yang dia ini belajar memang tak nak pergi dah, maka kita beri bahagian khidmat. Khidmat maknanya kerana itu bahagian dia bagi. Dia suka khidmat, kita bagi dia khidmat. Maknanya. Tapi dari segi ibadat kita jaga belaka. Sembahyang mesti mu khidmat ke, mu buat apa pun bagi sembahyang kena jaga. Tetapi bahagian ilmu kita kena tengok. Ada yang lebih zikir kita juga. Ada yang murid itu diberi zikirnya, istighfarnya sekian. Ada yang sikit-sikit. Gitulah dalam keadaan kita bersahabat, begitulah dalam keadaan kita berguru, begitulah keadaannya, supaya jangan kita memberatkan sahabat kita. Baik. Boleh sikit lagi, panjang sikit, tak apa. Dan kata mereka itu apabila ada bertambah kepadanya sebab amal, dan kurang sebab meninggalkan amal, maka bercerainya itu terlebih memberi sejahtera bagi agama. Kalaulah katakan bahawa maknanya dikatakan apabila ada bertambah kepadanya sebab amal dan kurang sebab meninggalkan amal, maka bercerai itu terlebih memberi sejahtera bagi agama. Dan inilah kebajikan yang berhimpun di dalam bersahabat, saudara yang soleh, dan syekh yang memberi nasihat. Jadi kalau kita bersahabat, tiba-tiba ada memberi kesan kepada agama kita, memberi kesan pada agama, maka meninggalkan itu lebih baik. Kerana apa? Kerana dia telah memberi kesan kepada kita. Maka kalau dia tidak memberi kebaikan, maka itu kita tidak boleh tinggalkan dia. Dan dikatakan bahawa menegahkan akan dikau bersahabat dengan segala orang yang jahat dan orang yang ahli ghaflah, iaitu terlebih jahat daripada kamu. Maka dikatakan bahawa kalau kita bersahabat dengan seseorang tadi, tetapi persahabatan itu tidak memberi kebaikan kepada agama, maka hendaklah kita tinggalkan. Kerana bimbang dengan kita bersahabat dengan dia itu memberi kesan. Maka tujuan kita bersahabat dengan orang-orang yang saleh, bila kita bersahabat dengan orang yang saleh ataupun kita berdampingan dengan guru yang musyrik yang memberi kebaikan, itu kita dapat tengok dengan sebab kita bersahabat dengan orang saleh, dengan sebab kita berguru dengan guru yang saleh, dia membangkitkan amal dan membawa kepada kita kebaikan. Maka itulah yang sebaiknya kita berdampingan. Maknanya jadi ingat, kita bersahabat dengan seseorang itu, biarlah kita bersahabat seorang itu, yang pertama menambahkan ibadat kita. Yang kedua, kita bersahabat dengan seorang tadi mengubah akhlak kita. Yang ketiga, kita bersahabat dengan seorang tadi menambahkan kecintaan kita kepada akhirat. Dan yang keempat, apabila kita bersahabat dengan seseorang itu ataupun dengan guru tadi, membawa kepada kita semakin dekat dengan Allah. Moga-moga Allah Ta'ala pertemukan kita sahabat-sahabat yang soleh. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kita guru yang soleh, guru yang musyrik, yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga para jamaah mendapat kebaikan. Jadi sekadar ini saja untuk malam ini. Minta maaf di atas gangguan-gangguan yang berlaku, dan minta maaf juga di atas kelemahan-kesalahan, segala kesulitan. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Apa yang Ustaz harapkan bahawa antum semua dapat memahami apa yang disampaikan ini, bukan saja kita faham, bahkan kita mohon kepada Allah agar kita ini boleh mendapat kebaikan di sisi Allah di sisi Allah Ta'ala. Jadi terakhir Ustaz nak memetik kata-kata daripada Syekh Abu Hasan Syazili ini sebagai penutupnya. Kata Abu Hasan Syadzili, janganlah kamu bersahabat dengan orang yang mendahulukan nafsunya di atas persahabatan kamu, kerana itu adalah orang-orang yang tercela. Maka
dan jangan pula kamu bersahabat dengan orang yang mendahulukan anda pada sesuatu yang baik ataupun pada yang tidak dan tidak baik atas dirinya sendiri. Kadang-kadang kita ni kalau sahabat juga, kita bersahabat dengan orang yang kebaikan dia lebihkan kita, tetapi akhir sekali membawa dia akhir sekali dikatakan bahawa takut bila dia lebihkan kita dan membawa mudarat pada dirinya, maka dilarang juga. Janganlah kita maknanya membiarkan dia duduk dalam mudarat walaupun ketika mana dia melebihkan kita. Dan hendaklah kamu ini bersahabatlah dengan orang yang berzikir kepada Allah. Bersahabatlah kamu dengan orang yang berzikir kepada Allah, yang mengingati Allah. Sebab itu Allah berfirman, fala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Jangan kamu ikut orang yang Allah lalaikan. Maka bersahabatlah kamu orang yang berzikir kepada Allah. Dan dikatakan bahawa kerana bila dia berzikir tadi mendatangkan cahaya di dalam hati, akan memberi kesan kepada kita. Dan jangan kamu bersahabat kecuali orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, dan jangan kamu makan bersamanya kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, sebenarnya di akhir zaman payah nak cari orang yang soleh, tetapi siapa yang dapat orang yang soleh, dia adalah orang yang beruntung. Sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan. Ustaz doakan kepada semua yang ada bersama Ustaz, insya-Allah moga-moga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah kurniakan kita orang yang soleh. Moga-moga Allah kurniakan kita taubat nasuha. Moga-moga kita mati dalam husnul khatimah. Peringatan Ustaz bahawa malam ini malam awal Rajab, maka sebaiknya berjaga malam kalau boleh jaga malam, dan kalau boleh maknanya berazam